Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video untuk di-react berkaitan tentang satu kenyataan daripada Datuk Badli Shah Hafizahullah. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Yang awal dikeluarkan daripada neraka siapa? Kota paling awal kepada orang yang man wafaqa ismuhu isman nabi. Orang yang namanya sama dengan nama Nabi SAW. Sebab itu para pecinta ilmu sekalian, kalau ada yang sedang menonton sekarang namanya ada Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, terima kasihlah kepada mak bapak. Saya nama Muhammad. Tahu nama kita ada Muhammad. Sebab orang yang nama Muhammad disebutkan orang yang paling awal dikeluarkan pada neraka di kalangan ahli tauhid, orang yang ada namanya nama Muhammad. Masya Allah dapat syafaat. Untung orang nama Muhammad cepat keluar daripada neraka. Berbanding orang yang namanya tak ada Muhammad, kena susah hati sikit ya. Jangan salah mak bapak pula. Ayah kenapa tak tahu nama saya Muhammad? Awak perempuan, takkan nak tahu nama Muhammad? Ayah perempuan jangan pula gitu tukar nama pula ya. Nanti pergi pendaftaran bayar RM60. Asal nama Zainab tukar nama Muhammad. Pening pendaftaran. Nanti ngapa kak tukar nama? Saya ni mendengar cinta ilmu. Orang Muhammad ni cepat keluar dari neraka. Janganlah tukar nama. Kekal jelah nama Zainab, Fatimah ke apa lantak sajalah. Yang penting jangan buat dosa banyak sangat. Jangan buat dosa banyak sangat. Kita yang tak ada nama Muhammad ni jangan buat dosa banyak sangat. Sebab kalau kita esok masuk neraka lambat keluar. Orang ada nama Muhammad tak apa. Dia tu ada syafaat kemuliaan nama baginda Nabi SAW. Apa maksud tak apa tu? Tapi yang penting semua ahli tauhid akan dikeluarkan daripada neraka insya-Allah. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, permulaannya saya tak menjumpai mana-mana hadis yang mempunyai lafaz yang sama seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Badli Shah Hafizahullah ini. Oleh itu saya tak tahu apakah status hadis berkenaan. Saya sudah semak dalam pelbagai kitab, saya rujuk di dalam website-website yang saya dapat temui pada waktu tu, tapi saya tak jumpa hadis berkenaan. Saya sampai minta tolong kawan saya untuk buat semakan dan dia kata dia tak jumpa matan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Badli Shah. Sehinggalah saya buat semakan kali kedua beberapa jam sebelum ini, saya jumpa hadis ini. Rupa-rupanya kita tengok salah cara, iaitu kita cari hadis Nabi. Sebenarnya dia bukan hadis Nabi. Ia bukanlah kata-kata Nabi Muhammad SAW, tetapi dikatakan bahawa ia adalah kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Antara rekod yang menyebutkan tentang isu ini adalah di dalam kitab Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tafsirnya dia sebut, "Idza kana yaumul qiyamah ukhrija ahlut tauhid minan nar wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu ismun nabi hatta idza lam yabqa fiha man yuwafiqu ismuhu ismun nabi qala Allah ta'ala li baqihim antumul muslimun wa ana as-salam wa antumul mu'minun wa ana al-mu'min fayukhrijuhum minan nar bi barakati hadaini ismain." Apabila berlaku kiamat, akan dikeluarkan ahli tauhid daripada api neraka. Kumpulan pertama yang akan dikeluarkan ialah sesiapa yang namanya sama dengan nama Nabi. Sehinggalah tiada siapa lagi yang namanya sama dengan nama Nabi, Allah akan berkata kepada mereka yang lain, "Kamu semua ini dinamakan Al-Muslimun dan aku ini pula adalah As-Salam. Kamu semua juga dinamakan Al-Mu'minun dan aku ini pula Al-Mu'min." Lalu semua mereka dikeluarkan daripada api neraka dengan keberkatan kedua-dua nama ini. Tamat riwayat berkenaan. Kenyataan Ibn Abbas ini juga direkodkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fiqh Madhab Syafi'i Tuhfatul Muhtad fi Syarhi Minhaj. Demikian juga saya tengok banyak kitab-kitab Fiqh Madhab Syafi'i yang menukilkan kata-kata Ibn Abbas ni. Antaranya Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Sirajul Munir dan Mughni Muhtaj. Bahkan dalam kitab Al-Iqna' dan I'anatul Talibin juga ada sebut benda yang sama. Cuma masalah kita ialah tidak ada
satu pun daripada kitab-kitab yang saya dah sebut namanya itu tadi menyatakan sanad daripada Ibn Abbas. Sedangkan kita tahu sangat banyak hadis-hadis yang dipalsukan lalu dikatakan bahawa ia adalah kenyataan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan Ibn Abbas tidak terlibat dalam periwayatan kisah berkenaan. Jadi riwayat yang sebut ini yang Ustaz Datuk Badli Shah sebut tadi adalah riwayat yang bermasalah. Kerana tiada sebarang penyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mula-mula sekali dikatakan menyebutkan tentang riwayat ini ialah Al-Imam As-Sa'labi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Sedangkan Imam As-Sa'labi rahimahullah ini dia meninggal pada tahun 427 Hijriah. Sedangkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula meninggal pada tahun 68 Hijriah. Beza antara As-Sa'labi rahimahullah dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ialah 359 tahun. Mustahil kita nak kata bahawa As-Sa'labi pernah bertemu dengan Ibn Abbas dan mustahil untuk kita kata dia mendengar terus daripada Ibn Abbas. Jadi riwayat itu bermasalah. Sekiranya pun betul riwayat itu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia masih boleh dipertikaikan lagi kerana matan atau isi kandungan hadis itu kelihatan bercanggah dengan perbuatan majoriti para sahabat Nabi SAW. Bayangkan jika benar dakwaan ini, pasti anak-anak sahabat Nabi akan dinamakan dengan nama Muhammad. Sedangkan yang kita lihat hanya sedikit sahaja daripada kalangan mereka yang dinamakan dengan nama Muhammad. Bahkan anak cucu Nabi Muhammad SAW sendiri pun dia tak namakan dengan nama Muhammad. Tak ada nama anak Nabi yang dinamakan Muhammad. Demikian juga cucunya yang dinamakan dengan nama Muhammad. Kalau benar ada kelebihan khusus memberikan nama anak dengan nama Muhammad, pasti para sahabat Nabi akan mendahului kita. Ibn Kathir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah sering kali sebut, walau kana hadha amran mahmudan lakana sadru hadhihi al-ummah wa khiratuha awla bihi idh law kana khairan lasabaquna ilaihi wa ahlu sunnah yaqtaduna wa la yabtadi'un. Sekiranya perkara ini terpuji, nescaya umat yang awal-awal memeluk Islam serta tokoh-tokohnya adalah yang paling mula akan melakukannya. Kerana sekiranya sesuatu perkara itu dianggap baik, nescaya kita akan didahului oleh mereka. Kerana ahli sunnah itu mengikut, bukan mereka-reka. Anda boleh rujuk di dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid ke-15 muka surat 269. Apatah lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najmu ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh sesuatu yang dia usahakan. Bukan hanya dengan awak bubuh nama Muhammad saja telah menyebabkan boleh masuk ke dalam syurga. Apatah lagi jika memberikan nama Muhammad itu ada kelebihannya dan ia adalah satu perkara yang dianggap sebagai amal soleh, maka dia bukanlah amal soleh budak tu, tetapi ia adalah amal soleh bapaknya ataupun emaknya yang memberikan nama berkenaan. Jadi yang patut masuk syurga bukan anak itu, tetapi mak bapak dia yang berikan nama itu. Anak dia tak terlibat di dalam memberikan nama berkenaan. Kedua, saya juga mahu ingatkan bahawa tak salah buh nama anak Muhammad ataupun Ahmad. Nama saya sendiri juga ada perkataan berkenaan. Bahkan ada juga kebenaran dari Nabi SAW untuk menamakan seseorang dengan nama beliau Muhammad. Bahkan wujud benda ni di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, Nabi kata, "Sammu bismi wala taktanu bikunyati." Namakanlah dengan nama aku, tetapi jangan namakan dengan nama gelaran aku. Gelaran Nabi ialah Abul Qasim. Maka tak boleh kita bagi nama anak kita dengan nama Abu Qasim atau Abul Qasim. Kalau nama anak Muhammad, tak ada masalah. Pun begitu, kebenaran Nabi ini hanya dalam kategori harus sahaja. Maksudnya, nak bubuh boleh, tak bubuh pun tak ada masalah. Tak ada pahala khusus sehingga ia menjadi wajib ataupun sunat. Ia kekal pada hukum harus sahaja. Ketiga, saya mahu ingatkan kepada sahabat-sahabat yang menuntun banyak hadis-hadis palsu dan juga daif berat yang disandarkan kepada kelebihan memberikan nama dengan nama Muhammad. Antaranya ialah hadis man wulida lahu arba'atu auladin falam yusammi ahadahum Muhammadan falam yadkhul hubba Muhammadin qalbah. Sesiapa yang mempunyai 4 orang anak kemudian tidak memberikan nama salah seorang daripada mereka dengan nama Muhammad, maka tidak masuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hatinya. Begitu juga hadis man wulida lahu
lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mauluduhu fi jannah. Sesiapa yang mempunyai anak kemudian diberikan nama Muhammad dalam rangka mencari keberkatan, maka dia dan anaknya akan berada di syurga. Hadis ini dinilai sebagai palsu oleh ramai ulama. Di antaranya ialah Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Talakhis Al-Mawdu'at, Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif, Mula Ali Al-Qari dan kitab Al-Asraru Al-Marfu'ah, dan ulama-ulama yang lain. Tetapi kita kena jujur juga, sebahagian para ulama menyatakan ia adalah hadis yang daif, dan ada juga yang mengatakan ia adalah hadis hasan seperti mana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Tetapi yang lebih tepat, ia adalah hadis yang daif berat ataupun hadis palsu berdasarkan kepada matannya yang bercanggah. Sahabat-sahabat, saya juga suka dengan kata-kata Ibn Baz rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Fatawanya. Disebut fali'tibar bittiba'i Muhammad wa laysa bismihi sallallahu alaihi wasallam fakam mimman sumiya Muhammadan wa huwa khabithun li'annahu lam yattabi' Muhammadan wa lam yanqudu li syari'ati. Yang menjadi keutamaan ialah mengikut risalah Muhammad, bukan mengikut namanya sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang telah dinamakan dengan nama Muhammad tetapi perbuatannya cukup buruk. Itu kerana dia tidak mengikuti risalah Muhammad serta tidak patuh pada syariatnya. Fal asma' la tutahhirun nas wa innama tutahhiruhum a'maluhum salihah wa taqwahum lillahi jalla wa ala. Nama itu tidak mensucikan manusia, tapi amalannya dan takwanya kepada Allah lah yang akan mensucikan dirinya. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ke-26 muka surat 348. Wallahu ta'ala alam. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif untuk anda menambahkan pengetahuan berkaitan tentang isu-isu hadis seperti ini. Di dalam buku ini dibahaskan bagaimana kita mengenali hadis yang tidak sahih berdasarkan kepada isi kandungannya. Ini adalah edisi kemas kini dengan maksud ada beberapa pembetulan yang kita telah lakukan daripada sudut penterjemahan dan juga semakan semula yang telah dilakukan oleh editor syariah Santai Ilmu Publication. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Dapatkan buku ini dekat Shopee, dekat Lazada, dan saya letakkan link Shopee dekat description. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.